Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Abdul Halim bin Zulkifli selaku pensyarah bagi khusus falsafah dan isu semasa Seksyen 1. Saya Tan Peng Heng daripada kumpulan Anon, mewakili ahli kumpulan saya, David Z dan Tan Chiu Ching untuk membentangkan hasil kajian kami. Tema kami ialah prasarana air dengan tajuknya gangguan bekalan air. Seperti yang kita ketahui, bekalan air adalah salah satu keperluan asas yang sangat penting dalam kehidupan kita. Namun begitu, isu gangguan bekalan air kerap berlaku di Malaysia. Berikut merupakan lokasi kajian kami, iaitu Kuantan Pahang. Dalam kajian ini, pengataan masalah kami ada 3. Yang pertama sekali, apakah punca berlakunya gangguan bekalan air? Yang keduanya, apakah kesan yang berlaku akibat daripada gangguan bekalan air? Dan yang ketiganya, apakah cadangan untuk menyelesaikan masalah bekalan air? Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti punca isu gangguan bekalan air, mengenal pasti kesan yang dibawa oleh isu gangguan bekalan air, dan juga memberi cadangan untuk menyelesaikan isu gangguan bekalan air. Berikut merupakan kes yang berlaku terkini, iaitu gangguan bekalan air di Kuantan Pahang selama 35 jam. Gambar raja tersebut menunjukkan situasi sebenar yang berlaku di Kuantan Pahang apabila gangguan bekalan air berlaku. Seterusnya, marilah kita membincang tentang punca-punca gangguan bekalan air berlaku. Yang pertama sekali adalah disebabkan oleh pencemaran air. Pembuangan sisa toksik yang tidak sistematik, longgoran sampah di tapak pelepusan dan juga pembuangan najis haiwan daripada aktiviti penternakan dan pertanian. Aktiviti-aktiviti tersebut telah mencemarkan sumber bekalan air kami. Punca yang keduanya ialah sikap masyarakat yang suka membazirkan air. Kadar tarif bekalan air di negara kita yang rendah menyebabkan masyarakat suka membazirkan air dan tidak menghargai sumber bekalan air kami. Bagi punca yang seterusnya, simpanan air bawah tanah terjejas. Hal ini demikian kerana kepupusan kawasan hutan sebagai kawasan tadahan hujan menyebabkan kekurangan sumber air yang boleh digunakan. Fenomena ini adalah disebabkan oleh aktiviti pembalakan yang tanpa terkawal. Punca seterusnya ialah kekurangan sumber air yang boleh digunakan. Dalam konteks ini, pertambahan penduduk yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap sumber bekalan air yang bersih. Melihatkan keadaan ini, keperluan manusia terhadap air tidak akan berkesudahan dan perlunya bekalan air yang sejajar dengan pertumbuhan penduduk. Punca antaranya ialah musim kemarau. Musim kemarau yang panjang turut menyumbang kepada kekurangan sumber air bersih menyebabkan pam loji air mentah tidak dapat menampung keperluan masyarakat kerana paras air sungai yang semakin rendah. Selepas membincangkan puncanya, marilah kita membincangkan tentang kesan-kesan gangguan bekalan air. Yang pertama sekali ialah kesan terhadap sumber tanah. Apabila berlakunya gangguan bekalan air, tanah akan menjadi kering kontang dan berlakunya hakisan tanah. Apabila senario ini berlaku, aktiviti pertanian juga akan terjejas. Ia akan memberi kesan ke atas bekalan makanan dan juga kadar pertumbuhan ekonomi setempat. Kesan yang seterusnya ialah ia akan membawa kepada memudaratkan manusia. Sekiranya manusia mengalami masalah kekurangan air bersih, manusia senang ditimpa penyakit seperti kekurangan air dalam badan ataupun penyakit berjangkit seperti kolera. Kesan yang terakhirnya ialah kekurangan sumber bekalan air. Ia akan memberi kesusahan kepada penduduk kerana mereka amat memerlukan sumber air yang bersih untuk menjalankan kehidupan seharian ataupun aktiviti-aktiviti ekonomi seperti pembangunan, penternakan dan juga pertanian. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cadangan bagi mengatasi masalah gangguan bekalan air. Cadangan yang pertamanya ialah mengurangkan pencemaran air dengan merawat air yang telah tercemar, melakukan pengurusan sisa buangan yang sistematik dan juga mengawal selia aktiviti pembalakan dan penghutanan. Cadangan yang keduanya ialah memupuk kesedaran pihak masyarakat tentang kepentingan sumber air supaya mereka mengelakkan pembaziran air dan sedar akan apakah kesan yang akan dibawa atas sikap pembaziran air. Cadangan yang seterusnya ialah mementingkan kualiti dan keadaan paip air. Keadaan paip haruslah sentiasa disemak dan dibaiki dari semasa ke semasa untuk mengelakkan masalah pembocoran paip dan juga memastikan keadaan paip tidak berkarat dan berkotor. Cadangan yang terakhirnya ialah mengekalkan kawasan tadahan hujan, iaitu penebangan kawasan hutan haruslah dielakkan lebih kurang 10 km dari kawasan tadahan hujan.
Kesimpulannya, masalah kekurangan air bersih boleh mendatangkan pelbagai kesan ke atas kehidupan manusia serta flora dan fauna. Oleh itu, semua pihak, terutamanya masyarakat, perlu menyahut seruan kerajaan agar menjimatkan penggunaan air. Melalui kajian ini, kami berharap agar kesedaran tentang kepentingan sumber air dapat disebarkan, supaya kehidupan yang berkualiti tinggi dapat dijamin dan negara akan semakin berdaya maju. Sekian, terima kasih.